Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan kita? Bertemu kembali bersama dengan saya Firman Najma dalam ruangan Facebook Live pada pagi ini. Dan pagi ini kita akan bersama dengan dua orang ahli panel yang kita import. Okey, kita import istimewa untuk anda untuk membicarakan satu topik yang cukup relevan dan cukup menarik pada hari ini. Dan sebelum saya menampilkan kedua-dua ahli panel kita yang telah pun bersedia di belakang pentas, di belakang tabir. Jadi insya-Allah kita kalau boleh kita share dulu. Alright, kita share dulu rancangan ini supaya ramai lagi di kalangan sahabat-sahabat kita, okey, kaum keluarga kita ataupun siapa-siapa yang berminat tentang apa yang kita sebut tentang dinar dirham. Okey, tajuk pun cukup menarik pada pagi ini, iaitu dinar dirham tunggak kekukuhan institusi keuangan Islam. Jadi anda akan bersama dengan saya lebih kurang 1 jam saja, okey, tak lama, dan ambillah kesempatan manfaat untuk kita sama-sama kita, bukan saja kita kongsikan untuk diri kita sendiri ataupun manfaat untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga akan kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain di Facebook ataupun di mana-mana media sosial yang kita ada sekarang, di rangkaian seluruh media sosial. Share saja, dapatkan link dan share saja. Dan bersama dengan saya pada pagi ini dua orang ahli panel yang sudah tentunya kita import khas teristimewa untuk anda. Alright, satunya ataupun seorangnya adalah nanti saya belum nak buka lagi kita punya view tu. Saya nak simpan dulu gambar mereka supaya anda tertanya-tanya mereka ni siapa. Walaupun pada asalnya anda dah tengok dah. Anda dah tengok di ruangan, di poster tu, nampak macam handsome, nampak macam cantik, tapi suaranya belum berbunyi lagi. Suaranya belum berbunyi lagi. Tapi sebelum suaranya berbunyi, berilah kesempatan kepada saya untuk memberi sedikit informasi latar belakang mereka. Latar belakang iaitu yang pertamanya Ustaz Wan Rumaizi. Siapa sebenarnya Ustaz Wan Rumaizi ni? Rasa macam pernah dengar kan? Saya pernah macam rasa pernah dengar, tapi dengar kat mana saya tak tahu. Dengar kat mana saya tak tahu. Tapi insya-Allah kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Dan sebelum itu baiklah saya berkongsi sedikit maklumat tentang ustaz ini. Ataupun dengan nama penuhnya ialah Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin, merupakan pemegang ijazah sarjana muda sastra fiqh dan usul al-fiqari Al-Bait University Jordan dengan kelulusan Jayyid Jiddan iaitu cemerlang. Sarjana dalam bidang fiqh dan usul al-fiqh daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan sedang mendapatkan ijazah kedoktoran PhD dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Cukup menarik, cukup hebat ahli panel kita yang pertama, dah menulis banyak kertas kerja presentationnya di seluruh dunia. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Dan kita juga ada seorang lagi ahli panel yang tidak kurang hebatnya, Profesor Madya Dr. Salmi Edawati Yaakob. Mungkin kita akan bertanya soalan juga. Banyak soalan-soalan mungkin akan dikemukakan, diutarakan sebentar saja lagi. Kepakaran beliau adalah Gold Dinar Islamic Entrepreneurship, Gold Dinar Islamic Entrepreneurship, Islamic Cooperative Finance and Economics, dan mempunyai kelayakan Postdoctoral Islamic Finance and Gold Money, Salford Business School, Salford University, Manchester, United Kingdom, dan mempunyai ijazah kedoktoran Islamic Studies, Islamic Finance and Muamalat daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Excellent National Level 2008 and 2011. Mempunyai master dalam bidang syariah, Islam Finance and Muamalat daripada University of Malaya, dan degree of Syariah and Management University of Malaya second class. Saya sebut sebut sampai second class saya sebut. Dan current position dia ialah menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Itulah dia kehebatan dua orang ahli panel yang bukan calang-calang. Kita akan dengarkan satu kupasan yang cukup menarik. Tajuk yang kita bawa untuk anda hari ini ialah dinar dirham tunggak kekukuhan institusi keuangan Islam. Jom, mari kita tengok
siapa yang ada di sana. Siapa yang ada di sana. Kita dah tampilkan kedua-duanya ahli panel kita untuk membicarakan topik yang sangat hebat, sangat panas, sangat relevan pada hari ini. Okey, kita bertanya khabar. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Ustaz boleh unmute dah. Boleh unmute. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Terima kasih Tuan. Alhamdulillah. Ustaz di mana ni Ustaz? Saya di Shah Alam. Oh, di Shah Alam. Okey. Alright. Saya lupa nak bagi tahu Ustaz. Ustaz sekarang bertugas di mana Ustaz? Sekarang ni saya ada syarikat konsultan sendiri yang saya buat untuk konsultansi syariah lah. Okey. Dulunya saya mengajar di UIA. Alright, so dah ada syarikat konsultan. Saya berkecimpung lah. Okey, alright. Terima kasih Ustaz. Dan kita juga ada Profesor Madya Dr. Salmi Irawati Yaakob. Apa khabar Doktor? Sihat ke hari ni? Alhamdulillah, sihat berafiat, dan kami pun dalam nasib yang sama dengan Kelantan PKP kat Selangor ni, dan saya di rumah hari ni BDR bekerja dari rumah. Okey, itulah sedikit urusi. Okey, terima kasih Doktor, terima kasih Ustaz. Alright, so kita tak nak buang masa, kita akan teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Tapi sebelum saya mengutarakan soalan-soalannya, saya nak memberi sedikit intro lah. Apa sebenarnya akan kita bincangkan pada hari ini? Kita nak melihat tentang ketidakstabilannya ekonomi wang fiat dan bagaimana sistem kewangan Islam yang menggunakan dinar dan dirham dapat membantu. Sebenarnya ada fungsi dinar dan dirham mungkin kita tak sedar dan mungkin kita tak perasan. Dan kupasan pada pagi ini juga akan melihat tentang perbezaan antara fungsi wang fiat dan kelebihan dinar dirham dalam bentuk nilai logam komoditi pada masa kini. Selain itu, kita juga minta ahli panel kita untuk mengupas tentang apakah fungsi sistem kewangan Islam menerusi dinar dirham dari segi zakatnya, dan dari segi muamalatnya. Dan insya-Allah mereka juga akan berkongsi tentang bagaimana pengurusan simpanan aset menerusi dinar dan dirham dari segi digital. Digital and physical. Sekarang ni kita sebut dua-dua sekali, dalam bentuk fizikalnya dan dalam bentuk digitalnya. Itulah lebih kurang rangka perbualan perbincangan yang akan kita kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Baik, saya akan terus kepada soalan yang pertama. Alright, tapi sebelum saya nak bertanya soalan kepada yang pertama ini, saya akan bertanya pada soalan kepada Ustaz Rumaizi dulu. Saya nak minta sekali lagi kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton di waktu ini, sila share rancangan ini kepada rakan-rakan anda. Tekan butang share sahaja, tak perlu tekan butang mana-mana. Butang baju Melayu pun kita tak gaya lagi tak? Jadi kita tekan butang share saja di situ. Alright, so terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan terima kasih juga kepada anda yang ingin menekan butang share untuk sama-sama kita kongsikan rancangan ini. Baik, kita terus kepada soalan yang pertama. Dan soalan pertama ni saya tujukan kepada Ustaz lah, Ustaz Rumaizi kita. Ustaz, boleh Ustaz bagi sedikit penerangan ringkas, penerangan ringkas tentang fenomena keuangan serta tempo ekonomi dunia, ekonomi dunia, penggunaan wang fiat dan yang sedang berlaku pada masa kini. Dan apakah solusi terbaik menerusi penerapan sistem kewangan Islam di negara ini melalui dinar dan dirham? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Purman dan juga Assalamualaikum kepada para pendengar sekalian lah. Baik. Soalan tu kalau kita kira tu of course lah, soalan tu agak membastik lah ya. Tapi saya akan cuba jawab dengan seringkas ataupun semudah yang mungkin. Mudah yang mungkin. Baik, kalau kita tengok kepada dunia kita sekarang ni, kita dikatakan sudah pun memasuki era baru yang dipanggil era digitalization. Era di mana semua benda-benda ni sudah pun melalui proses digitalisasi
Ini termasuklah duit yang menjadi medium of transaction. Jadi instead of kena kecek putih lah. Daripada kita guna duit yang kertas ini yang berbentuk fizikal, ekonomi bergerak kepada menggunakan duit secara digital lah. Dan ini termasuklah juga era digitalization ni termasuk juga terangkum juga di dalam emas yang kita panggil Dinar dan Dirham. Duit sebagai digital asset ini atau duit sebagai digital ini yang menjadi fenomena sekarang ialah yang dipanggil cryptocurrency lah, yang mana cryptocurrency ni nilai dia sekarang ni kalau kita tengok to date lah, nilai dia sudah pun mencecah 2 trilion USD. Okay, 2 trilion USD dan trend ini trend untuk menggunakan digital punya currency ini telah pun diadopt oleh sesetengah central bank yang dipanggil CBDC lah, Central Bank Digital Coin, iaitu cryptocurrency yang dikeluarkan ataupun digital punya money ini yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Termasuk World Bank, termasuklah yang paling terkenalnya di Sweden, e-Corona, dan yang paling yang paling popular sekarang ialah digital currency yang dikeluarkan oleh China lah. China mengeluarkan digital yuan ataupun digital renminbi yang dikenal juga dengan ECNY. Telah pun di-launch kepada public untuk testing pada awal bulan lepas untuk kegunaan domestik dan international transaction juga adalah still dipanggil centralized lah, tidak decentralized, berpusat. Duit digital yang digunakan, yang dikeluarkan oleh central bank pusat, masih lagi centralized system. Walaupun blockchain based e-money ini kebanyakannya menggunakan decentralized finance ataupun DeFi lah kita panggil. Tapi even trend itu diadopt oleh central bank. Mereka mengeluarkan digital currency sendiri. Ini amat menariklah kita tengok sehingga negara-negara dengan central bank pun adopt approach ini, menggunakan pendekatan ini untuk digitaliskan medium of transaction. Okay. Dan kalau kita tengok pada China punya digital currency ataupun digital renminbi dia ni, dia digunakan untuk transaksi domestik dan juga international lah. Walaupun kita kata kalau kita nak tengok dari sudut practicality ni sama ada Malaysia boleh adopt benda ini ataupun tidak, itu sangat bergantung pada banyak faktor lah. Of course China dia punya economic power tu lebih lagi lah, dia merupakan nombor 1 sekarang ni, jadi dia ada kekuatan dari banyak sudut lah. Mungkin Malaysia, Central Bank Malaysia dengan RM ni tak adalah sampai tingkat tu, tapi oleh kerana tuan saya tanya fenomena, jadi fenomena tu ke arah itu. Dan aset pun kalau kita tengok SC Security Commission Malaysia pun sudah pun menyenaraikan platform-platform yang boleh kita langgan dan kita boleh trade di platform yang menawarkan digital asset. Digital asset, mungkin puan-puan telah pun familiar dengan benda ni lah. Okay. Soalan tu ada dua cabang, satu tentang fenomena dan satu lagi tentang bagaimana solusi terbaik kan. Betul. Tentang kesewangan melalui Dinar Dirham ni. Pertamanya saya tak naklah overclaim. Bila tuan tanya pasal solusi terbaik ni, tak adalah saya nak jawab
jawapan saya ni merupakan solusi terbaik, bukan begitu. Nanti overclaim pula ya. Jadi kalau kita bercakap pasal dinar dan dirham ni, okey, sebenarnya kalau kita tengok dalam rangka digitalization of DNB ni, dia akan ada pelbagai benefit lah. Terutamanya kalau dibuat dengan secara yang betul dan mematuhi syarak, itu yang paling penting. Basically kalau kita bercakap pasal digitalization of dinar dirham ni, iaitu kita tokenize kan gold and silver. Kita menjadikan gold and silver itu sebagai token digital, yang mana token digital ini ada sandaran one to one, sandaran one to one kepada real physical asset, real physical emas lah. Jadi instead of kita memegang dinar dirham yang berbentuk fizikal, satu dinar ataupun satu dirham, benda itu direkodkan secara digital di dalam melalui apps ke, web based ke, apps dalam telefon ke, kepada satu unit. Dan satu unit ini merupakan rekod kepada apa yang kita miliki. Dan rekod tersebut sememangnya melambangkan pemilikan kita kepada satu dinar fizikal ataupun satu dinar silver. Jadi apabila kita digitalkan, jadi mudah untuk nak membuat transaksi, kerana transaksi moden ini sekarang pun sudah pun terutamanya dengan rahmah lah, kita panggil rahmat COVID-19 ini, salah satu dia punya good side ni ialah online transaction ataupun online business ini booming. Jadi oleh kerana kita tak boleh nak berjumpa secara fizikal kan, tuan-tuan sekalian, jadi channel transaksi ini dan perniagaan, hatta kalau booking hotel, booking servis, kita buat demand kepada servis dan produk-produk ni semuanya melalui online. Jadi untuk online ini, apakah kita tak boleh bertransaksi instead of menggunakan fiat money, duit biasa, duit kertas biasa ini, kita guna aset yang kita ada, iaitu dinar dan dirham. Instead of kita bayar physical dinar dan dirham, kita bayar representatif kepada dinar dirham ini yang memang sememangnya disandarkan kepada real dinar dirham yang kita ada. Sebagai contohnya mungkin KGT ada mempunyai stok dinar dirham yang banyak, lalu pembeli membeli dinar dirham yang diwakili e-dinar ini, yang diwakili ataupun dilambangkan dengan unit digital ni di dalam rekod yang direkod di dalam app tertentu lah. Jadi apabila kita bertransaksi, katakanlah kita acquire services, kita beli produk yang diletakkan harganya di dalam dinar dirham. Sama ada mungkin dinar dirham ini harganya setengah dinar ataupun harganya mungkin dalam gram emas dan sebagainya. Nanti kita bincanglah dia punya macam mana proses di belakang tu macam mana nak buat. Tapi maksudnya dengan digitalization ini, kalau kita nak beralih daripada fiat money, actually kita bolehlah menggunakan dinar dirham e-dinar ini sebagai medium of transaction. Yang mana of course lah bila kita mungkin lepas ni kita boleh berbincang lebih panjang apakah beza di antara apakah faedahnya kalau kita menggunakan dinar dirham dengan menggunakan fiat money yang berasaskan kepada duit wang kertas yang kita ada yang berasas kepada fiat money. Kerana mungkin dinar dirham ini yang berasaskan emas, physical emas ni mungkin nilainya lebih stabil. Tidak berlaku corrosion of value, hakisan nilai, tidak ada inflasi, tidak seperti duit fiat lah, macam tu. Jadi instead of kita bawa dinar dirham yang berat tu, tuan-tuan sekalian, berat emas ni nak bawa ni betul. Dan juga dan bila kita sebut dalam dinar, satu dinar harganya sudah pun berapa? Bayangkan kita bawa dinar 2.5 gram tu, bukan 2.5 gram pula dah.
satu dinar dirham tu harganya mungkin sampai ribu. Jadi kalau kita nak beli berapa harga beras yang harga RM40, so macam mana nak buat? So dengan digitalization ini dia memungkinkan transaksi yang dibuat berdasarkan digital, berdasarkan emas, tapi dalam transaksinya menggunakan dia hanya debit dan dengan kredit account yang ada, yang mungkin kalau KGT buat rekod itu disimpan oleh KGT secara elok lah. Dan of course lah kita akan kena tengok operasi di belakang tu dan bagi memastikan dia bahawa real transaction dan dia adalah patuh syarak. Okay. Saya rasa setakat itu dahulu saya punya jawapan, kerana Dr. Salmi tak sabar-sabar tu dia nak menjawab tu. Terima kasih. Alright, terima kasih Ustaz di atas penerangan yang saya rasa saya berpuas hati dengan penerangan yang diberikan oleh Ustaz Rumaizi tadi tentang apa itu sebenarnya, okey, apa yang boleh katakan fenomena kewangan sekarang dalam tempoh dunia sekarang ni, dan apakah solusi terbaik. Dan saya memang suka sangat bila sebut pasal digital ni, kita tak perlu membuat transaksi yang secara fizikal ni yang memudahkan dengan dunia yang ada sekarang. Saya bersetuju sangat dengan apa yang diutarakan oleh Ustaz Rumaizi sebentar tadi. Baik, saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya, dan soalan yang berikut ni saya nak tujukan kepada siapa lagi lah kalau bukan Profesor Madya Dr. Salmi Idawati ni. Okey, nampak pun betul saya bersetuju dengan Ustaz ni, nampak dia tak sabar-sabar nak menjawab soalan ni. Okey, Doktor, apakah itu, soalan dia basic saja, apakah itu wang fiat dan bagaimana wang fiat dilihat lebih pesat berbanding komoditi logam dinar dan dirham? Okey, silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada tuan moderator kita yang saya hormati juga, panel bersama Ustaz Rumaizi, Wan Rumaizi, dan yang saya kasihi semua para pendengar di luar sana lah yang sudi mendengar sedikit bicara ilmu kita pada pagi ini berkaitan dengan dinar dan dirham dan keutuhannya di dalam sistem ataupun institusi keuangan Islam di Malaysia. InsyaAllah nampak tak sabar ya saya ni. Sebenarnya lama Ustaz Wan Rumaizi, moderator, lama lah rasanya saya tak ke udara untuk membicarakan berkaitan dengan keistimewaan emas ataupun dinar emas. Biasa saya ni setiap hari dihadapkan pengajaran bersama dengan pelajar berkaitan, saya bangunkan juga subjek yang berkaitan dengan emas ni lah dekat UKM. Jadi hari ini saya teruja, terima kasih juga kepada KGT pihak Urustia kerana menjemput kami lah untuk memperangatkan lagi ilmu kami dan juga sharing lah apa yang kita tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan kelebihan keistimewaan. Apatah lagi kita berada dalam pandemik COVID-19. Dinar emas ke memang menjadi suatu bualan yang tidak pernah lekang lah dari mulut masyarakat kita pada hari ini. Tadi pun semalam saya balik daripada office lalu ke kedai emas, memang berpusu-pusu lah sebenarnya masyarakat kita ni setiap hari cuba untuk dapatkan emas, untuk menyimpan emas. Ni antara kelebihan masyarakat kita pada hari ini apabila ada cabaran dari sudut keadaan seumpama ini, pandemik ini membuat kita celik kepada kelebihan menyimpan emas ataupun mata wang emas tu mereka nampak kat situ, rasa. So soalan yang moderator utarakan berkaitan dengan wang fiat, dia yang ini sebenarnya agak bertentangan lah, sedikit bertentangan dengan emas, wang fiat dan emas. Okay, sebelum saya explain, sekejap je saya ambil masa. Saya tahu soalan banyak nak tanya. Nampak macam kaya ni, Parok Dr. Salmi nak cakap banyak ni. Sikit je, saya akan ambil ruang sikit je untuk explain berkaitan dengan soalan wang fiat dan juga mengapa masyarakat hari ni lebih seronok berurus niaga menggunakan wang fiat compare dengan dinar emas kan.
ataupun wang emas. Sebelum kita kena faham juga wang fiat ni, wang money, mata wang. Mata wang ni adalah satu alat pertukaran. Maksudnya kita kalau faham kat situ, jadi kita nampak kenapa masyarakat hari ni lebih cenderung untuk menggunakan wang fiat. Wang fiat ni adalah alat pertukaran yang mempunyai nilai tertentu dan diakui sah, yang telah pun diletakkan legal tender di atas satu keping kertas oleh kerajaan yang memerintah. So legal tender ni diyakini dan dipercayai oleh masyarakat nak guna. Kalau kita sebut wang fiat ni, kalau orang Kelantan kata pitih lah, pitih duit. Duit kan. Jadi duit Kelantan tu pitih ni, hak nampak pitih ni itu adalah wang kertas dan kita sebut sebagai wang fiat. Dia berbezalah dengan dinar emas. Dinar emas adalah mata wang yang digunakan pakai pada zaman Rasulullah tapi dalam bentuk emas. Dinar dan dirham. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Jadi kalau moderator tanya, kenapa hari ni wang fiat ni menjadi pilihan lagi lah kepada masyarakat kita. Walaupun saya sebut awal tadi, pandemik ni masyarakat dah faham pasal emas, tapi dia orang membeli emas, menyimpan emas disebabkan nilai intrinsiknya emas itu. Kestabilan dan juga intrinsic value yang tidak susut nilai lah, senang kata emas tu kan. Berbeza wang kertas. Sebab sebagai kemudahan wang kertas ni, mata wang kertas ni Malaysia punya ringgit Malaysia kan. Kalau di US kita ada dolar USD. Lepas tu euro kan. Tu semua adalah wang fiat. Itu adalah wang fiat. Dan wang fiat ni diwujudkan selepas kronologi mata wang dunia tu bertukar lah. Kita bermula dengan mata wang logam, emas dan perak pada awal ketamadunan masyarakat ataupun kita kata ketamadunan manusia menggunakan wang ni dalam bentuk logam. Selepas itu ada dia kronologi tu disebabkan keperluan dan juga peredaran zaman lah. Sampai satu tahap pada tahun kita kata kalau exactly dalam sejarah disebut 1861 ni wang kertas yang pertama dicetak di Amerika Syarikat lah. Pada masa tu wang kertas dicetak ni masuk dalam era Bretton Woods. Bretton Woods ni situ 1944. Masa era Bretton Woods tu wang kertas itu disandarkan kepada nilai emas. Disebabkan nak menjaga kestabilan wang kertas ataupun nilai mata wang itu sendiri. Di samping ada legal tender tadi tu. Jadi kat situ nampak tak peranan emas itu sebenarnya untuk lindung nilai dan juga untuk memberi nilai yang terkandung lah kepada wang kertas itu sendiri. Tapi apabila dia sandaran, dia still lagi wang fiat di kertas ni. Boleh dicetak dan diberi diberi tanggungjawab kepada bank pusat ataupun bank negara, setiap negara lah. Kalau kita bank negara Malaysia boleh mencetak wang kertas berasaskan permintaan penawaran dan tengok kekuatan ekonomi dan sebagainya. Kalau kita bercakap hari ni pada pandemik COVID-19, wang kertas ataupun nilai wang kita kan sedikit, bukan sedikit lah, banyak sebenarnya kemelisitan itu berlaku dalam nilai wang tu. Setengah pakar ekonomi meng-highlightkan apa yang berlaku pada masa COVID ini, kemelisitan ekonomi kita ni lebih teruk daripada tahun 1997-98 tu. Dan ini menunjukkan kita akan terfikir balik lah kan, kat mana sebenarnya kita nak pegang wang kertas ini ataupun mata wang kita guna hari ini sentiasa diyakini dan stabil lah untuk penggunaan depan hari, untuk masa depan. Sebagai aset dan sebagai alat untuk berhutang dan sebagainya. Kalau asyik turun naik kan, implikasinya cukup besar lah dalam hutang negara. So cuma tadi kembali kepada soalan itu, mudah disebabkan salah satunya masyarakat kita senang untuk bertransaksi dengan adanya unit account yang lebih kecil lah. Contoh kalau wang kertas ni kita ada RM50, RM100 dan unit account dia yang ada RM1 kan, ada shillingnya. Jadi itu dah terbiasa dan mudah, dah menjadi budaya pun. Apatah lagi apabila kita
dagang ataupun berniaga dengan luar negara pun mereka memang menggunakan dolar, wang kertas lah, wang fiat lah. So kat sini itu dah jadi trend, dan kalau nak kembali kepada dinar dan dirham, cabaran dia cukup besar lah. Ada cabaran-cabaran lain. Maksudnya benda tu dalam kajian saya sendiri pun menunjukkan possibility dia ada, cuma cabaran dan kekangan itulah yang memaksa kita hari ni kalau kita nak capai penggunaan, walaupun kita tahu dinar dan dirham itu ada keistimewaan dia tersendiri sebagai mata wang, tapi dia tidak semudah itulah untuk kita guna secara menyeluruh, terutama dari sudut perundangan lah. Dan apa yang disebut tadi sikit saya kait dengan Ustaz Wan Romaizi highlightkan dari sudut digital money tu, pendekatan digitalization untuk dinar ataupun mata wang ini, salah satu alternatif yang cukup baik, dan saya nampak benda tu adanya kita kata positif lah kalau kita nak mengangkat penggunaan mata wang yang dilindung nilainya, yang punya intrinsic value-nya, yang apa yang kita sebut sebagai dinar emas lah pada hari ini. Jadi saya secara ringkasnya itulah yang saya boleh jawab. Cuma apa yang ringkas saya boleh sebut kat sini, conclusion untuk kenapa wang fiat ini sebenarnya memberi sedikit sebanyak memberi kesan dan masalah kepada negara dan dunia, kerana 3 benda lah. Yang pertama, wang fiat ni boleh memberi kesan inflasi secara dalam diam, dan tidak langsung benda tu berlaku pun inflasi. Dan sebab apa? Sebab percetakan itu dia serahkan kepada negara-negara kan, dan kadang-kadang ada keperluan ataupun dari sudut penghasilan wang fiat yang tidak sepatutnya lah dengan keperluan. Berlakunya inflasi pada sekarang pun kita dah rasa di Malaysia ni, inflasi selepas COVID ni makin tinggi sebenarnya, dan lepas tu yang kedua, wang fiat ni boleh mudah dipalsukan lah kan, sebab dia kertas kan, dan dia kertas kan, mudah dipalsukan. Dia berbeza dengan dinar lah dan dirham. Dan yang ketiga, wang fiat ni kalau ada masalah ekonomi atau kegawatan sesebuah negara, pergulingan kerajaan ke apa semua, mudah mudah hapuskanlah dan tidak diakui sah oleh kerajaan tu boleh berlaku apabila ada masalah-masalah begitu. So kalau kita simpan dinar emas, kalau kita simpan emas, insya-Allah lah 3 perkara ini boleh kita elakkan. Walaupun kita kata hari ini masyarakat suka sangat lagi guna wang fiat, mungkin dari sudut kemudahan dan kelebihan-kelebihan tadi, namun makan dalam bendanya 3 benda tadilah. Sebab tu kita sangat-sangat menggalakkan dalam masa yang sama masyarakat kita kekallah istiqamah dalam menyimpan ataupun menabung dinar emas ini. Itu saja Tuan Moderator untuk pusingan yang pertama ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor atas huraian yang cantik, yang senang difahami oleh para pendengar. Alright, sebenarnya kalau kita nak hurai tu banyak lagi tu. Itu pun kira doktor dah cuba ringkaskan jawapannya. Okey. Kalau kita lock ke dia, orang Kelantan sebut kata lock ke dia, dia boleh lajak lagi tu. Dia boleh lajak lagi. Tapi apa pun, terima kasih di atas jawapan yang cukup cantik, ringkas, padat dan memberi makna yang cukup makna luar biasa kepada kita lah. Okey, saya nak kembali kepada Ustaz Wan, Ustaz Wan Romaizi kita. Soalan ni soalan yang agak direct juga. Okey. Dinar, dirham atau logam emas dan perak juga dikenali dengan barang ribawi. Okey. Bagaimana Ustaz mengukur konsep muamalat dulu dan kini adalah sama menerusi dinar sebagai alat pengukur nilai seseorang ataupun benda keperluan. Okey, bagaimana kita nak mengukurnya? Lebih kurang macam itulah, dengan menggunakan ataupun menerusi dinar dirham ni sebagai alat pengukur. Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Moderator, para pendengar yang saya hormati dan juga rakan panel saya Dr. Salmi, yang sebenarnya kami pun telah banyak digandingkan dalam sesi-sesi sebelum ini Doktor so hari ini reunion lah kita juga some sort of reunion juga Baik.
Untuk menjawab soalan tu, kita kena kembali kepada fungsi duit lah. Kita function of money. The function of money ni, fungsi duit ada 3. Okey. Lebih kurang lah dalam study of economy ni dia ada 3 lebih kurang. Fungsi duit yang pertama ialah sebagai medium of transaction ataupun perantara transaksi. Kedua, dia menjadi unit of account sebagai ukur nilai lah, mengukur nilai. Dan yang ketiga sebagai store of value ataupun simpan nilai. Jadi kalau kita tengok kepada fungsi ini, sesatu duit yang kita nak panggil sebagai duit ini mestilah memenuhi fungsi ini. Dia menjadi perantara transaksi, dia menjadi pengukur nilai, dan dia mestilah layak untuk boleh menyimpan nilai tersebut supaya dia kekal. Kalau kita tengok kepada, kalau kita bandingkan fiat money atau fiat money ataupun duit kertas lah senang duit kertas ni saya dah terbiasa dengan istilah fiat money. Kalau orang kampung sebut fiat money ni apa dia lah. Hak tahunya fiat ni kereta. Jenama kereta mula. Kalau sebut fiat money ni kereta lagu mana? Jadi kita panggil wang kertas lah senang Jadi wang kertas ni, kalau tengok kepada wang kertas ni, kepada hakikat yang berada di luar sana, di mana wang kertas ni sangat tunduk kepada inflasi. Inflasi ni corrosion of value lah. Susah betul lah nak kena translate ni. Maksudnya nilai yang merosot. Jadi kalau kita tengok pada duit RM kita ni lah, ringgit Malaysia ni, setiap saban tahun nilai dia akan merosot dalam 3-4% lah. Yang ni tuan-tuan boleh check lah. Inflasi duit dekat negara berapa persen. Jadi apa maksud duit kita, duit RM ni merosot atau nilai inflasi 3-4% per tahun? Bermaksud RM1 yang kita simpan pada hari ini, pada tahun hadapan dia tak jadi RM1 dah nilai dia, kuasa beli dia. Kuasa beli sudah pun minus 4 dan minus 3. Dia boleh jadi 97 sen, 96 sen. Okey. Jadi RM100 tahun depan harga beli dia secara konsisten turun ni. Kalau kita tengok sejarah dalam 10 tahun kita tengok nilai ni, kalau secara mudahnya kita kata dia tetap akan turun 3-4% per tahun. Corrosion of value. Jadi RM100 yang kita simpan sekarang hari ini, dia akan jadi RM97-96 kuasa beli dia. Jadi di sini, jadi apabila realiti ini berlaku, jadi kita tengok jugalah kepada fungsi duit itu tadi. Tidakkah fungsi duit itu tadi kita kata sebagai pengukur nilai dan penyimpan nilai tak? Jadi macam mana kita nak ukur sesuatu barang yang mana tali ukur kita ni, benchmark kita ni tidak stabil. Seolah-olah kalau saya bagi perumpamaannya, kita nak ukur dengan tali, orang kata panggil tali eci tak? Tali tape, tali eci tu tak? Tali eci tu kejap dia panjang, kejap dia pendek. Kejap dia jadi makin tahun makin pendek. Pembaris kita ataupun scale kita tu. Jadi macam mana nak ukur barang kepada satu tali ukur yang sentiasa mengecut, ataupun nilai dia naik turun, betul tak? Jadi dia tidak ideal dan dia tidaklah satu benda yang paling bagus untuk nak menilai ukur. Sebab corrosion atau of value atau kemerosotkan nilai dia tersebut. Jadi di sini sebab itu dalam sistem kewangan Islam ataupun sistem kewangan yang kita guna pada zaman dahulu lah, pada zaman kegemilangan Islam ini kita menggunakan emas. Sebab emas ini, tuan-tuan yang saya hormati, nilai dia tu kekal. Bukti dia ialah kalau tuan-tuan boleh ni ialah buktinya ialah dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis Urwah tu lah. Hadis Urwah ni di mana Rasulullah SAW, saya cerita secara ringkasnya, di mana Rasulullah SAW memberi 1 dinar kepada 1 dinar, itu 4.25 gram. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram lah, secara mudah, walaupun mungkin Dr. Salmi
ada penitilan dia dekat situ tu. Tapi tak apalah, kita kata paling mudahnya emas ni 4.25 gram emas. Okey. Jadi Rasulullah bagi 4.25 gram kepada Urwah, dia suruh pergi beli kepada aku seekor kambing. Tetapi of course lah, Urwah ni pandai dia berniaga, dia pandai tawar menawar. Dia buat klik 2 ekor kambing lah dengan harga 1 dinar. Okay. Tapi cerita tu panjang lagi. Tapi yang kat sininya, yang the moral of the story yang kita nak bagi tahunya ialah seekor kambing 4.25 gram. Seekor kambing harganya ialah 4.25 gram. So 4.25 gram ini, kalau kita kali dengan harga sekarang, katakanlah harga hari ni, katakanlah cara mudah 4.25 gram kali 1 gram emas 200. Cara ambil mudah, 1 gram emas 200. Jadi 4.25 gram kali 200, harga 850. 850 ringgit lah kita kata. So seekor kambing 850 ringgit, which is harga current lah, betul tak? Betul. Seekor kambing sekarang kalau kita beli pun lebih kurang tu lah juga. Jadi bermaksud emas sebagai nilai ukur, pengukur ni dia stabil daripada zaman Rasulullah, dan sebagai penyimpan nilainya dia adalah sangat stabil. So begitulah, sebab itu di dalam muamalah ini emas itu menjadi item ribawi. Antara hukum item ribawi ini ialah apabila kita tukar emas dengan emas, hendaklah requirement ataupun syariah ruling ataupun hukum, ketetapan hukumnya ialah kalau kita nak tukar emas dengan emas ini, hendaklah yadan biyadin masalan bimasalin, dalam hadis dalam hadis yang lain, iaitu berat emas tu mestilah sama. Nak tukar emas dengan emas, kalau 1 kilo hendaklah dengan 1 kilo. Masalan bimasalin, hendaklah yadan biyadin, hendaklah on spot ataupun secara lani. Tak boleh ada unsur tangguhan, kerana apabila ada unsur tangguhan, katalah kita beli emas, serah emas yang satu lagi tu semalam. Harga semalam bukan pada harga 201 gram. Harga semalam 210, tetapi kita serahkan sekarang. Maksudnya kita serahkan sekarang, harga dah jadi 210 ataupun mungkin 190 segram. Jadi kat situ tu nilai sudah pun berlaku riba lah, of course lah kat situ. Tapi dari sudut, kalau kita tengok kepada dari sudut nilai tu sudah berubah. Sebab itu Islam sangat menitik beratkan dalam hal emas dan silver ini, atau emas atau perak ini, sebab emas dan perak menjadi unit of account untuk menjadi pengukur nilai. Yang mana pengukur nilai ini dia kena kok mana-mana pun kena stabil. Kok mana-mana pun dia kena tetap. Jadi apa sahaja unsur yang boleh membawa ketidakstabilan ini diharamkan. Jadi kalau kita serah, dapat kat tuan, dapat tak maksud saya ni? Kalau kita serah emas tu, contoh kita tukar emas dengan emas, satu oleh kerana bila kita tukar emas dengan emas, bermaksud dua-dua pihak ini akan bertukar. Seorang serah emas, seorang lain pun serah emas. Seorang dah serah hari ni, sedangkan value dia pada hari ni 200. Seorang akan serahkan seminggu lepas ni. Seminggu lepas ni value dia sudah pun berubah. Jadi kat situ nilai emas sendiri sudah pun akan berubah. Jadi kat situlah hikmah kenapanya Allah SWT ini sangat melarang apabila kita buat pertukaran emas ini, hendaklah secara on spot supaya berlaku keadilan dan supaya alat ukur kita ini stabil, tetap stabil. Tetap stabil dan tidak dibawa, tidak menjadi, tidak tunduk kepada manipulasi lah. Itu antara hikmah kenapa hukum ribawi yang tuan sebut tu tadi, emas ini adalah salah satu daripada item ribawi yang Allah Ta'ala sangat jaga hukum dia. Maksudnya kalau kalau kita baca deskripsi para fuqaha dalam karangan-karangan mereka ni, dibincangkan syarat secara serahan, secara lani ni, secara loan ni lah, maksudnya tanpa tangguhan ni, bermaksud nak paling sikit pun tak boleh. Kena masih serahkan, kalau beli kena ni. Ini kita bercakap pasal emas yang menjadi mata wang lah.
Kita sekarang sedang bercakap pasal dalam konteks emas sebagai mata wang. Bukan emas sebagai barang perhiasan. Itu adalah satu sisi satu sisi perbincangan yang lain lah. Yang ni kita bercakap pasal emas sebagai duit. Yang mana duit ini adalah perantara transaksi. Duit ini adalah ukur nilai. Duit ini adalah penyimpan value. Jadi itulah saya rasa reason ataupun poin utama perbezaan di antara duit kertas yang kita ada sekarang ini, yang mana duit kertas ini tunduk kepada kemerosotan nilai berbanding dengan sistem dinar dirham yang digunakan oleh pada zaman kegemilangan Islam dahululah. Dia punya upside dia ialah bila kekayaan ini kita simpan di dalam wealth, kita simpan dalam emas, harga dia di nilai dia di nilai tu value dia preservation of wealth lah, dia lebih dapat mengekalkan nilai tersebut. Lihat saja hadis Urwah tu lah, di mana harga kambingnya pada zaman Rasulullah 4.25 gram, even kalau kita convert kepada nilai sekarang pun dia tak lagi jauh. So setakat itu saja dulu untuk round ini. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih Ustaz Wan kerana beri penjelasan yang panjang lebar yang saya berpuas hati sangat dengan jawapan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik, saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey, sebab kita padat dengan soalan dan padat juga dengan jawapan. Okey, kita tidak ada iklan. Di tengah-tengah cerita ni tak ada iklan. Dia kata ada iklan ke tak ada. Okey, kita direct saja kepada soalan dan saya sudah pasti Dr. Salmi sudah pun bersedia dengan penuh semangatnya tu. Okey, dengan penuh semangat. Baik, Doktor, kita nak tahu jugalah bagaimana keberkatan dalam simpanan. Okey, keberkatan dalam simpanan dapat ditonjolkan menerusi sistem kewangan Islam melalui konsep zakat, dan muamalat menggunakan pakai dinar dirham ni. Okey. Sebab mesti saya rasa sudah tentu kita sebagai seorang Islam mesti dah rasa cukup yakin bila kita menggunakan apa jua elemen-elemen Islam ni sudah tentu ada keberkatan di situ. Jadi adakah konsep ini relevan dan boleh digunakan pakai pada masa ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Berkaitan dengan keberkatan, soalan untuk saya ni berkaitan dengan keberkatan dalam menyimpan. Menyimpan ni subjektif, sama ada menyimpan emas ataupun menyimpan duit ataupun menyimpan apa saja sebenarnya. Kalau kita simpan benda yang bernilai, maksudnya kita mengharapkan keberkatan dengan simpanan kita. Jadi kalau kita bercakap berkaitan dengan simpanan dan keberkatan ini berkaitan dengan harta, biasanya kita akan relate dengan zakat. Sebab apa? Sebab zakat ini apa yang kita miliki, harta adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana kita dah ada duit pun, banyak mana kita ada emas pun, dinar ke dirham ke, kaya raya kita ni, tapi ingatlah dalam harta kita ada portion, ada bahagian orang lain. Asnaf kat situ. So yang inilah Tuan Moderator dan sahabat para pendengar yang dengar pada hari ini, jangan kita rasa manggok. Kalau Kelantan kata manggok ni, agah dengan harta. Ingat hok mana kita ada harta ni, hok kita belaka ke? Okey. Jadi ini kita nak ingatkan sama-sama kita di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dalam 10 Ramadan terakhir dah kita ni. Jadi kat situlah keberkatan utama. Kita sedar dan kita maklum zakat perlu dikeluarkan. Kalau bercakap pasal zakat simpanan, 2.5% daripada zakat simpanan kita yang cukup haul lah. Okey, yang cukup haul dan nisab dia. Kalau bercakap pasal emas pun sama Tuan Moderator, kita mesti kira tengok kita simpan emas ni contoh. Kita duduk kita kan menabung emas sekarang. Kita cuba berusaha untuk insaf lah daripada menabung duit ringgit Malaysia biasa, sebabnya nanti kan Dr. Salmi, Dr. Wan Guru Maizir kata ada inflasi. Kita cuba menabung emas pula, dinar emas.
Kita tabung dari, kalau tak ada duit beli perak, beli perak KGT kan, banyak keluar perak. Bukan KGT saja, banyak lagi syarikat-syarikat emas lain yang mengeluarkan dirham. Kita boleh menabung dirham, tukar kepada emas, dinar emas. Okay, sampai lepas tu banyaklah emas kita. Banyak emas kita ni, keberkatan yang kita simpan tadi, kalau dah pun melebihi 85 gram, kita wajib atas kita untuk mengeluarkan 2.5% daripada nilai yang tersebut sebagai zakat. Ikhlaskan hati, itu bukan hak kita. 2.5% itu adalah hak mereka ataupun hak asnaf lah, 8 asnaf itu. Salurlah kepada pusat zakat. InsyaAllah lebih berkat kita punya simpanan. Saya teringat ada hadis daripada Sunan Ibn Majah, Ibnu Umar wa Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu kull 20 dinaran fasa'idan nisfu dinarin wa minal 40 dinaran. Kat sini jelas. Jelas sebut perkataan dinar tu Tuan Pengerusi, Tuan Moderator, sahabat-sahabat sekalian. Yang mana daripada Ibnu Umar Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat setengah dinar daripada 20 dinar dan seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil 1 dinar daripada 40 dinar sebagai zakat. Dan ada lagi satu hadis, kalau kita baca hadis tu dia memang direct menunjukkan harta tu kalau nak keluar, dia keluar dalam bentuk dinar. Senang nak kira, nampak kan? Jadi itu kenapa salah satu solusi kita menggunakan dinar dan dirham selain sebagai mata wang tadi yang Ustaz Wan Rumaizi highlightkan. Selain daripada mata wang, kita sebenarnya satu lagi sisi yang kita boleh implement, iaitu sebagai medium untuk kita mengeluarkan zakat. Jadi sebelum ini saya difahamkan di Kelantan sendiri banyak pusat-pusat rohnu yang boleh menerima dinar dan dirham untuk pembayaran zakat. Jadi tak susahlah di Kelantan kita dan di mana-mana insya-Allah ada yang implement dan boleh menerima dinar emas sebagai nilai ataupun sebagai medium lah untuk kita buat pembayaran zakat. Jadi itu lagi mudah, lagi jelas lah. Dan 1 dinar 4.5 gram, nanti kita boleh kira lah berapa sebenarnya nilai harta kita yang perlu kita keluarkan sebagai zakat. Jangan ingat emas je kena keluar zakat. Harta simpanan kita dalam bentuk nilaian kita kira yang kita simpan yang sampai haul dan kita tidak guna sampai setahun, cukup haul, kiraan dalam 85 gram nilaian tersebut, 85 gram nilai emas, dan kita tukar berapa ribu untuk tahun ini. Kalau tahun lepas saya tak silap saya 2020 dalam 15,700 ke gitu kurang lebih. Maksudnya Tuan Moderator kalau rasa duit dalam bank tak sampai 15,000 tu, tak sampai syarat lah untuk keluar zakat simpanan kan. Itulah kita kena alert dan kita kena jelas, kita kena celik lah berkaitan dengan zakat. Supaya apa? Supaya kita punya simpanan, sama ada emas ke, sama ada harta di duit gaji kita ke, ringgit Malaysia kita yang kita simpan banyak-banyak dalam bank itu diberkati insyaAllah. Okay, itu saja Tuan Moderator. Terima kasih. Alright, so orang Kelantan kata belaga angin. Belaga angin dengan huraian doktor tadi. Okay, jangan duduk sedap sangat. Jangan duduk sedap sangat. Duit kita ada, kekayaan yang kita ada itu adalah hak milik mutlak kita. Ada portion-portion tertentu untuk mereka yang telah ditetapkan oleh agama kita. Okay. Alright, saya nak kembali kepada Ustaz Wan kita, Ustaz Wan Rumaizi. Soalan yang berikutnya, Ustaz, kalau kita melihat melihat kepada kecenderungan masyarakat kini mula sedar berkenaan kelebihan menyimpan dalam bentuk komoditi, terutamanya dalam kita bercakap tentang dinar dirham ni. Jadi bagaimana Ustaz melihat perkara ini? Adakah satu fenomena baru yang patut diteruskan atau dihentikan? Ataupun ini satu peluang untuk kita memperkasakan lagi dinar dirham? Dan bagaimana pula pandangan Ustaz dari sudut syarak, dari syarak dengan tawaran dari pelbagai syarikat, kita tahu sekarang ni banyak syarikat-syarikat yang menawarkan dengan begitu tawaran istimewa berkenaan dengan simpanan emas dan perak, simpanan emas dan perak ataupun dinar dirham secara digital. Itu soalan tu memang kena dengan Ustaz saya rasa. Silakan Ustaz. Okey, terima
terima kasih Tuan Moderator, puan-puan yang saya hormati sekalian. Baiklah. Soalan tu ada dua pecahan lah. Pertama pasal fenomena, boleh ke tidak. Kedua, tawaran tu dari sudut hukum syarak. Baik. Saya cuba jawab yang pertama dahulu. Sama ada trend yang sekarang inilah kita panggil, kita pergi yang yang digambarkan, yang ilustrasikan oleh Dr. Sami tu tadi. Dia lalu kat Kedamah, dia tengok ramai orang berpusu-pusu. Emas tu lah, sama ada trend ini, uptrend ini boleh diteruskan atau tidak. Tuan-puan yang saya hormati, kita pertamanya kita kena tengok kepada value lah, nilai tu. Of course lah, kita di dalam kita merancang kewangan kita ni untuk pada masa hadapan, sama ada untuk bersara ke, sama ada untuk pendidikan anak-anak ke, kita kena tengok dia punya upside lah. Okay. The upside ni bila kita bandingkan antara fiat money ataupun duit kertas dengan emas ni, kita telah pun tahu bahawa duit kertas ni dia ada merosot nilai dia tu. Merosot nilai dia. Jadi apabila emas ni dia ada merosot nilai berbanding dengan duit kertas yang mempunyai merosot nilainya berbanding dengan emas. Kalau tuan tengok dia punya graph value, tuan tarik dalam masa 10 tahun je. Graph value dia tu sentiasa menaik. Walaupun dia tengah-tengah tu dia adalah naik turun, tapi trend secara amnya 10 tahun, 20 tahun tu nilai tu makin naik. Sebenarnya yang naik tu bukan nilai emas. Kita kena kalih sebab nilai emas tu dia bandingkan dengan duit kertas lah. Nilai emas dalam dalam USD. Jadi sebenarnya bila kita tengok nilai emas naik, sebenarnya kita kena interpret bahawa duit kertas itu nilainya semakin merosot. Sebab dia tagkan nilai emas dia lah. Of course bila kita kata nak nilaikan sesuatu tu, gapo alat ukur dia. Jadi alat ukur pada graf nilai emas tu adalah duit kertas. Jadi duit kertas itulah yang semakin menurun. Nampak jadi menunjukkan seolah nilai emas tu naik. Sebenarnya nilai emas ni kita telah buktikan secara ringkaslah dengan hadis Urwah tu, dia stabil saja. Jadi mana lebih sedikit lah kita kata duit-duit ataupun kekayaan yang kita ada ni dalam pengurusan kewangan kita ni, kita nak simpan dalam satu benda yang memang pasti akan merosot nilai, ataupun dengan satu benda kita simpan nilai kita dalam satu barang yang kita pasti bahawa nilai dia akan stabil. Of course, pilihan yang lebih cerdik dan lebih bijak ialah kita preserve kekayaan yang kita ada ni di dalam benda yang lebih stabil, iaitu emas. Cuma percentage banyak mana kita nak letak, yang tu terpulanglah pada pengurusan masing-masing. Kerana jadi maksudnya lebih cerdik kalau itu nak cakap tadi fenomena boleh diteruskan atau tidak. Yes. Maksudnya menukarkan, to preserve our wealth ni, untuk nak mengekalkan kekayaan ataupun harta yang kita ada ni, certain portion dalam kekayaan ini at least patut adalah dalam yang kita preserve for long term ni, kita preserve dalam bentuk emas kerana dia lebih mengekalkan nilai tersebut. Kerana jangan dah letak kekayaan kita ni hanya kita letak dalam duit duit kertas semata-mata. Kerana kat duit kertas tu ada nilai inflasi yang akan lebih merosot. Walau bagaimanapun, kita kena beringatlah dari dua sudut. Yang pertama ialah dari sudut zakat tu tadilah. Maksudnya kalau kita simpan kekayaan kita dalam bentuk emas, sampai nisab, sampai haul, dia ada zakat lah. Sebagaimana yang kita boleh tengok spirit pula, roh kepada benda ni Allah Ta'ala terangkan dalam surah Taubah ayat ayat 24 kalau saya ayat 34 kalau saya tak silap lah, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mengumpulkan iktinas, mengumpulkan yaknizuna az-zahab, yang mengumpulkan mengumpul ataupun hoarding lah, emas dan perak ini, sumala wala yunfiqunaha, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, tidak infak di jalan Allah, fabashshirhum, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Di situ Allah Ta'ala bagi sedikit sarkastik loh. Gembirakan mereka dengan azab pedih. Siapa yang hoarding, kumpul emas dan perak tetapi tidak infak di jalan Allah. Kat sini infak pada jalan Allah ini, semua ulama bersetuju bahawa infak di sini bermaksud zakat. Maksudnya siapa-siapa yang kumpulkan kekayaan dia dalam bentuk emas dan perak, tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka bersedialah untuk digembirakan dengan azab yang pedih. Begitu. Maksudnya. Itu satu level of interpretation. Satu level of interpretation yang lain ialah wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak infak ini juga setengah ulama, terutamanya fuqaha moden, mentafsirkan infak fi sabilillah ini ialah tidak membelanjakannya. Dia hanya sekadar disimpan emas tetapi dia tak flush balik dalam ekonomi. Maksudnya semua kekayaan ini dia hanyalah bentuk hoarding, disimpan. Tetapi dia tidak dibelanjakan, dia tidak digunakan untuk dibelanja, dan di mana apabila tidak dibelanjakan, tidak flush balik dalam ekonomi, maka ekonomi tak bergerak. Sebagai analogi mudahlah, katakanlah dalam sebuah kampung ada 10 orang. Nilai ekonomi yang ada dalam kampung tu kan katakanlah ada 1,000 lah, nilai dia RM1,000. Okey, RM10 ini Tuan Moderator pegang 200, saya pegang RM10, Prof Salmi ada RM500 dan orang lain adalah 100. Kalau masing-masing memegang nilai ini tapi tidak belanjakan, maksudnya dekat kampung tu saya jual beras, Tuan Moderator mungkin jual ikan, Prof Salmi mungkin jual kain. Tetapi kalaulah maksudnya saya tak keluarkan duit saya ni, yang saya ada ni, yang saya pegang RM10 ni untuk beli beras, beli ikan daripada Tuan Moderator, jadi ekonomi dalam kampung tu tak bergerak lah. So bayangkan benda ni dalam skil yang lebih besar. Dia hanya kumpulkan saja. Dia suka tengok, banyaknya aku punya emas, bulan ni 100 gram. Okey, bulan depan dah 150. Okey, bulan depan lagi dah begini dan begini. Tapi dia tidak flush balik dalam ekonomi, masing-masing pegang. Jadi apabila masing-masing pegang, tidak berbelanja, maksudnya dalam ekonomi tu startlah gear dalam ekonomi ni dia bergerak dengan, ialah kalau kita bayar, kalau kita boleh analogi lah, maksudnya enjin ekonomi ni dalam gear, ada gear kecil, gear besar. Kalaulah satu gear yang kat bawah ni, iaitu gear di mana rakyat berbelanja, dengan rakyat berbelanja maka stok di barangan di kedai ni boleh berjalan. Bila stok barangan di kedai berjalan, maka kilang lebih banyak mengeluarkan produk sebab ada demand. Bila demand tinggi, kilang akan meningkatkan operasi dia, meningkatkan production dia. Bila meningkatkan production dia lebih memerlukan pekerja, maka kat situ pekerjaan dicipta, creation of job, lebih banyak orang dapat bekerja. Bila orang lebih banyak bekerja, maka production meningkat, GDP meningkat, begitu. Jadi gear satu bergerak, maka gear yang besar yang lain akan turut bergerak. Jadi bila bergerak tu dia akan jadi harmoni. Jadi di sini fuqaha moden juga mentafsirkan ayat 34 surah At-Taubah ini, walladzina yuknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, ialah mengelakkan apa yang kita simpan itu semata-mata simpan. Jadi bermaksud kena fikir juga, kalau kita nak simpan emas, jadi kita kena ada goal lah. How much percent of our wealth ni kita nak simpan dalam bentuk investment yang long term. Dan kita simpan saja. Tidak semua, sebab Allah Ta'ala larang. Kena inject balik dalam ekonomi. Ini menjadi modal kepada, mungkin kita boleh invest sebagai modal, berapa persen daripada wealth kita ini menjadi modal kepada
IKS, industri kecil sederhana. Maksudnya kalau Dr. Salmi nak nego tudung, kita tanya Dr. Salmi ni perlu modal ke tak? Kalau modal, boleh tak saya nak masuk share? Macam tu. Ya, mungkin dia boleh Dr. Salmi ada tudung jenama sendiri, Salmi Edawati sebagai contoh. Contoh Dr. Salmi jangan marah, kita lama tak jumpa negara sikit lah. Yeah. Jadi kalau mana ada dan sebagainya, jadi kita kata kita invest, kita cairkan duit kita tadi, emas kita tadi, kita inject capital dalam pendengar Dr. Salmi, dia akan Dr. Salmi daripada seorang pekerja mula-mula dia buat seorang buku seorang-seorang tu, jadi dia memerlukan 2-3 orang lagi, jadi dia boleh create job. Dekat situ ekonomi sudah bergerak. Bungkus tu pun lebih banyak. Jadi bungkus banyak, pengeluar plastik buat bungkus pun lebih banyak, production dia lebih meningkat. Jadi dia pun kena ambil pekerjaan lain. Jadi orang yang dulu tak ada kerja dapat kerja dan dia pun boleh meningkatkan ekonomi dia. Jadi dari sudut situ. Jadi kena sangat berhati-hati, kita kena buat ukuran lah. Berapa banyak duit yang kita nak simpan tersebut. Pertama, emas apabila kita simpan, kita kena bayar zakat dia. Dan sememang pun Rasulullah SAW pernah dalam satu hadis yang lain, dia kata jangan biarkan emas kamu ni dimakan oleh zakat. Bermaksud Rasulullah tidak menggalakkan kita menyimpan semua harta kita dalam bentuk emas, atau kita simpan harta tanpa kita infak di jalan Allah dalam bentuk kita laburkan balik di dalam ekonomi itu. Macam tu. Jadi yang tu kita kena berhati-hati, dan benda ni kalau orang tanya berapa persen, itu sangat bergantung kepada ekonomi kita lah sendiri. Banyak mana kita nak simpan. Dia seolah macam ni lah. Tuan moderator dan para pendengar yang saya muliakan sekalian, di dalam management of menguruskan kecairan sebuah syarikat lah kita panggil tak. Kalau kita nak menguruskan sebuah syarikat korporat yang besar ni, kita kena decide berapa banyak duit kertas yang kita nak pegang. Kita tak boleh nak biarkan duit kertas ni yang kita pegang ni sampai 10%, sampai 30%, sebab dia tak jadi efektif. Sebab bila kita pegang dalam duit kertas ni, kita simpan dalam bentuk, contohnya adalah duit, kita panggil duit kertas lah, kita ada cair lah duit kertas ni, duit yang cair mudah untuk dibelanjakan. Sebab tu dia panggil pengurusan kecairan. Jadi bila kita simpan dalam bentuk cair ni, banyaknya kita tidak invest lah, jadi kita pegang saja. Kalau banyak duit cash, kita tidak menjadikan modal berniaga, jadi maksudnya kita tak dapat memaksimumkan keuntungan yang kita ada. Jadi kita hanya kena ada certain level saja. Banyak mana kita guna cash hari-hari. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena tengoklah dari dua sudut ini supaya beringat, pertama dari sudut zakat, kedua dari sudut iktinas tu tadi. Sebab kita kena kira, maksudnya katakanlah kita simpan ini untuk di zaman kita nak guna pada zaman bersara nantilah, kita kata untuk education anak-anak, kita kena buat nilai tu banyak mana. Jadi yang tu saja disimpan, yang lain tu kita inject balik dalam capital, dan insya-Allah bila kita inject balik dalam capital dalam ekonomi, kita berbelanja, maka di situlah la'alla wa asa, semoga kita telah pun patuh pada pada suruhan Allah Taala tu tadi, iaitu pada surah Taubah ayat 35 itu, supaya kita tidak kena dengan tegahan iktinas tu tadi. Okey. Yang ini baru nombor 1 ni, Tuan Director, tak jawab lagi nombor 2 ni kan habis masa. Tak apa, Abang jawab secara lebih kurang ya. Berbagai tawaran daripada syarikat ni yang berkenaan dengan simpanan emas ni, kita kena beringat juga, sebab of course lah orang berniaga dia tengok demand. Okey, dia tengok demand. Bila ramai demand banyak kepada emas dan emas ni, of course ramai akan cuba untuk nak memenuhi demand tersebut, memenuhi tuntutan tersebut. Ramai orang beli gon ni, maka dia pun buatlah gon ni. Terutama dalam bentuk digital. Sangat kena berhati-hati, sebab emas dengan perak ni yang pertama sekali, bagaimana yang Tuan Moderator sebut sendiri dan Abang sebut, mungkin Tuan Sambi juga sebut, bahawa dia item riba. Bila item riba, dia punya instruction, dia punya hukum jual beli dia sangat sensitif. Kalau nak tukar tak boleh ada usul tangguh dan sebagainya. Kat sini
saya minta kepada tuan-puan yang sekalian, kalau hendak menggunakan nak membeli produk atau services daripada syarikat yang menjual emas dan ini secara digital ke apa ke, maka pertama sekali kena tanya syarikat tu patut syarat ke tidak. Tengok cara dia bertransaksi tu. Kena tengok adakah dia really represent the real physical emas kat belakang tu, ada tak physical emas betul-betul ke tidak. Kena ambil cakna ni. Kalau kita tengok orang nak membeli emas sebagai contoh manusia biasa, tengok ditanya harga berapa hala ni. Maka kalau kedai A ni harga 200 1 gram, kedai sebelah dia harga 180, orang akan pergi beri 180. Tanpa kita tanya satu soalan yang lebih penting, iaitu cara dia berniaga tu patut syarat ke tak. Jadi faktor yang patut kita tanya lebih terdahulu. Cara lebih kurang maksudnya kena ambil cakna package yang ditawarkan oleh syarikat menawarkan emas, simpanan emas dan perak ni, walaupun dia bagus, kena ambil cakna sama ada dia patut syarat ke tidak. Macam itulah. Setakat tu dulu lah, tangan takut lebih tara. Okey. Terima kasih Ustaz Wan Rumazi atas penjelasan adik. Okey, itulah bila kita kecek pasal emas ni ataupun dinar dirham ni, semangat belaka sebenarnya. Dengan moderator pun semangat. Tak gerak-gerik duduk sini tadi lagi. Okey, bila Ustaz sebut tadi pasal kita nak infak balik, okey, duit emas yang kita pegangan kita tu kita kena infak balik, dan kita juga perlu belanjakan, kena flashback to economy, to society lah, lebih kurang macam tu. Jadi saya nak ada kesempatan di sini nak maklumkan kepada anda yang sedang menonton waktu ini, maklumat ini adalah kita diberi, okey, jom infak 1 dirham anda sempena program Bakul Infak, okey, Bakul Infak 1402 Hijrah, anjuran Kelantan Gold Trade, Kelantan Gold Trade Sdn Bhd, ikhlas dalam memberi keberkatan dalam kebersamaan. Hasil sumbangan tersebut akan disalurkan, diberikan kepada keluarga yang kurang berkemampuan. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi di nombor talian hotline Kelantan Gold Trade saya dah paparkan di skrin sekarang tu, iaitu 019 3521 901. Okey, sebarang pertanyaan sekiranya anda berminat untuk menginfakkan 1 dirham sempena dengan program Bakul Infak ni, boleh terus menghubungi di talian 019 3521 901. Alright, so itulah lebih kurangnya maklumat yang patut diberi kepada penonton-penonton. Saya tahu ada yang berminat untuk bersama-sama menyumbang di dalam Ramadan yang terakhir ini, 10 malam yang terakhir ini. InsyaAllah kita pakak-pakak berinfak, menderma kepada mereka yang memerlukan. Baik, saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya, okay? Dan saya sudah tentu akan menunjukkan soalan ini kepada Dr. Salmi. Soalannya berbunyi, setiap keputusan yang dipilih oleh kita sebagai pengguna memiliki risikonya tersendiri. Dan melihat kepada perkembangan digital dinar dirham atau emas dan perak pada masa kini, apa pandangan doktor mengenai golongan yang masih memilih untuk memegang dinar dirham dalam bentuk fizikal? Kemudian muamalat juga dilakukan menerusi tukaran suka sama suka dengan nilai yang dirasakan patut dalam satu akad dan tempoh yang sama. So boleh tak doktor terangkan dari sudut teori dan mungkin contoh sejarah Islam yang boleh dijadikan sandaran, dijadikan piawaian yang berguna kepada golongan yang memilih untuk menjalankan transaksi secara fizikal? Dan selain itu, apakah pandangan doktor mengenai konsep sistem tabungan, okey, ataupun tukar perak kepada emas ni yang dibawa oleh Kelantan Gold Trade ni sendirilah? Itu banyak juga soalan tu. Tapi rasanya doktor dah dapat boleh pick up dah tu. Dah dapat pick up. Okey. Teruskan saja doktor, silakan. Okey, terima kasih moderator. Tak aci ni, soalan saya panjang tu. Banyak pula tu. Okey. Tak apa. Tapi saya ringkas. InsyaAllah.
InsyaAllah. Saya ringkaskan sebab dia berkaitan dengan saya nampak tadi ada dua benda lah yang dalam soalan panjang-panjang yang tuan moderator baca tu dua benda je. Ya. Yang pertama tu sebab lately ni orang dah makin celik kepada digitalization untuk simpanan mendapatkan emas ataupun duit sendiri kan. Ya. Ikutlah hari ni dah macam-macam fintech kan. So masih ada lagi mereka yang lebih rasa selesa dengan fizikal ni, dengan manual lah, yang cara tradisional, iaitu dengan pegang, tengok, rasa sendiri apa dinar dirham itu, ataupun kalau orang nak simpan emas tu dia nak simpan emas tu depan mata. Bukan kata secara digital ni tempat tak nampak tau, online kan. Simpan emas kat mana? Dekat akaun emas. Tak nampak emas tu. Walaupun emas tu ada. Yang patuh syariah, walaupun akaun emas tu wujud, masa bagaimana Dr. Wan Maizzi highlightkan tadi lah. Emas tu mesti ada. Nanti goror. Kalau goror kan tak ni pula dalam keuangan muamalat kita ni. Sebab gini doktor. Jadi kalau yang Sebab orang Kelantan ni dia memang suka tengok emas. Tak, tengok emas dan merasai dah pakai emas. Kadang-kadang sekat lengan pakai emas. Dia rasa satu kepuasan bila boleh nampak tengok emas depan mata. Silakan Ustaz. Doktor silakan. Itu yang moderator royak kat orang Kelantan tu. Amba orang Kelantan juga ni. Amba pun memang saya lebih selesa sebenarnya menyimpan emas secara fizikal lah. Frankly speaking lah. Saya sendiri pun antara mereka yang memang yakin dan rasa nikmat pegang emas physically tu berbeza dengan secara maya. Marah Dr. Wan Maizzi sebab dia tu mengangkat digitalization tu kan. Tak kisahlah kita rayak betul kita rasa. Okey, tak ada, dua-dua tu ada pro and contra dia. Tadi kan ada risikonya ditanggung sendirilah. Okey, betul soalan moderator tadi, risiko itu memang wujud bagi mereka yang menyimpan sendiri. Dia akan fikir kat mana dia nak simpan fizikal emas itu. Itu yang Dr. Wan Maizzi tak nak fikir. Dia letak dekat akaun emas, dia guna digitalization yang lebih lebih terkehadapan lah, dan sebenarnya dia kita mengikut arus ataupun perkembangan teknologi semasa. Itu yang melambangkan ekonomi kita makin maju sebenarnya. Namun tidak ada masalah. Yang menyimpan fizikal ni ataupun secara tradisional tidak ada masalah. Simpanlah emas, tapi dia kena fikir dari sudut security, sama ada dia ada security box ke ataupun dia survey security box yang sesuai di institusi perbankan Islam di luar sana ke, tidak ada masalah. Tapi dia kena ada alternatif itulah. Jangan pula pergi letak dekat Rohno, pergi gadai pula. Mah dia kata dak sebab nak simpan. Tak boleh lah, macam tu kena bayar pula. Bayar kos upah, ataupun sekarang kita dah guna tawarruk tak ada dah kos upah tu. Kita dah ada kita kata keuntungan kita ambil dalam akad tawarruk itu hari ni dalam Rohno tu. So jangan simpan kat Rohno. Rohno ni fungsi dia, roh dia untuk bantu kita secara tunai bagi mereka yang berkeperluan. Jadi gunalah betul-betul jangan kita salah manipulate pula Rohno dengan emas. Okey, berbalik kepada tabungan tadi, jujur juga saya kata saya setuju dengan pandangan Dr. Wan Maizzi. Hari ni sebenarnya kita kena fikir secara rasional lah. Kenapa emas tu perlu disimpan kepada semua personal lah, peribadi masyarakat kita, simpanan peribadi, tukar seeloknya daripada ringgit Malaysia tu kepada emas lah. Dinar emas senang sebab dia amount yang kita kata gram yang kecil. Bukannya kita target nak beli yang 1 ounce ke 1 gram, 10 gram terus kan, tak. Ni kalau dinar emas 1.25 gram. Simpan tadi Dr. Wan Maizzi highlightkan, dia kata untuk yang simpanan hari ni berapa persen tu tak kisah, tapi pakar pengurusan keuangan keluarga dan peribadi sendiri highlightkan sebaiknya sekurang-kurangnya 10%. Sekurang-kurangnya 10% untuk bahagian emas. Dia 30%, satu untuk awasan, satu untuk emas, satu untuk pelaburan. So 10% ni pakar keuangan, saya baca banyak literature yang memang highlightkan perlu tarik untuk beli emas. So kat sini sebenarnya cantik sangat dan relevan dengan dinar emas sebab dia tak banyak kan, maksudnya kita boleh keluarkanlah duit gaji kita khusus 10% ni untuk kita beli emas siap-siap setiap bulan supaya kita tidak terjadi sebagaimana yang telah berlaku pada awal pandemik tahun lepas 2020 bulan Mac, 2 bulan je gaji pekerja swasta yang
tak boleh bekerja tu, yang tidak dapat bekerja disebabkan pandemik tu 2 bulan je simpanan dia boleh survive. 84%. Yang tu yang dilaporkan oleh perangkat Malaysia lah. So kita tak nak berlaku macam tu. Kita simpan emas tu consistently 10% kita tarik. Walaupun tak cukup untuk dinar emas, simpanlah perak. Simpanlah dirham perak. Dirham perak sekeping RM20 je. Betul KGT Kelantan Gold Trade, saya lama dah tak beli dirham perak ni. Dinar emas insya-Allah. Setiap Dr. Warumaizi gelak tu dia tahu nyanyi kan. Tak ada lah. Saya memang sekarang ni memang simpanan saya banyak dirham lah. Dinar emas. Okey, jadi satu keping dalam RM20. Lepas tu ada, kita tengok sistem yang dibuat oleh Kelantan Gold Trade. Saya memang amat-amat sokong. Yang mana kita simpan sikit-sikit kan dirham tu, ikut duit gaji kita ke apa ke, lepas tu kita boleh tukar. Jadi kat situ kita kena faham pula konsep dari sudut boleh ke kita nak tukar, sebab Dr. Warumaizi highlightkan tadi antara emas dan perak ini termasuk dalam barangan ribawi. Kan? Barangan ribawi ni bukan dua mendalah ni je dekat muka bumi ni, semua ada 6. Okey, untuk sidang hadirin pendengar sekalian, saya selitkan teruslah supaya kita ni umat Islam, muslimin muslimat faham yang kita kena berhati-hati dalam transaksi dengan barangan ribawi, yang disebut item ribawi ni. Ada 6 sebenarnya. Kita hari ni kita banyak bicara pasal emas dengan perak. Dia satu kelompok. Empat lagi barang ni adalah yang termasuk dalam kelompok makanan asasi macam gandum, garam, barley dan tamar. Ada 4 ni. Yang ni dikategorikan sebagai makanan asasi. So, kalau ada pertukaran, saya tak sebut ada jual beli pertukaran. Gandum tukar dengan gandum, garam tukar dengan garam, emas tukar dengan emas, perak tukar dengan perak. Yang ini perlu kita pegangkan, kita jaga betapa sensitifnya pertukaran tersebut tanpa kita sandarkan kepada 3 syarat. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat khusus untuk elak pertukaran barangan 6 tadi terlibat dengan riba. Okey, 3 syarat ni Dr. Wan pun dah highlightkan tadi, saya mungkin sebut sekali lagi, mestilah tunai. Serta merta dan tunai. Tidak ada tangguh, tidak ada penangguhan. Dan barang itu mesti ada depan mata dalam majlis lah, ataupun kita kata takabut, kita boleh terima, boleh pegang mah tu. Itulah saya memang nak kena tengok mah kalau kita beli kan. Tak sedapnya kita bayar duit tak ada mah depan mata, kan. Lepas tu yang ketiga, perlu sama kadarnya, nilarnya sama. Kalau kata 1 kg lah mah nak tukar dengan hamba tu, Dr. Warumaizi janganlah tukar 900 gram hot diamond nak ambil kita 1 gram, tak boleh, tu riba. Dia mesti sama kadar dia. 3 syarat ni kena patuhi. Sebab tu Dr. Warumaizi kita highlightkan tadi, digitalization kepada emas sangat sensitif. Sebab apa? Sebab kita tidak nampak benda tu berlaku secara learn, secara on the spot. Risau kat situ. Tapi ada kaedah dan ada akad yang kita guna pakai, wakalah dan sebagainya, yang certain keadaan dibolehkan lah apabila ada akad yang jelas dan tersusun yang patuh syariah lah. Okey, saya nak cerita tadi, nak balik pada soalan moderator. Boleh ke? Boleh nak simpan emas, tidak ada masalah. Digalakkan lagi semua manusia, semua pakar keuangan pun meng-highlightkan perlu untuk simpan emas. Jom kita pakai simpan emas. Tak boleh simpan emas dulu, kita simpan perak. Cuma isu sekarang, boleh tak kita nak tukar tadi tu kan? Kan saat ni kita sebut kata di barang ribawi tak boleh tukar. Tak boleh tukar adalah yang sama jenis. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang sama jenis. La tabi'uz zahab bizahabin, wala wariq bil wariq, wala lebur bil bur, wala sya'ir bil sya'ir, wala tamar bil tamir, wala milha bil milhin, illa sawa' bisawa'in, ainan bi ainin, yadan bi yadin. Semua tu sama jenis. Yadan bi yadin. Kena on the spot. Walakin bi'uz zahab bil wariq, wal wariq bil zahab, wal bur bil syi' wa sya'ir bil bur, wa tamar bil milh, wal milh bil tam, yadan bi yadin kaifa syi'tum. Ni siapa cakap? Daripada Abu Ubadah bin Sami'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut perkara ini. So selain daripada yang tak sama jenis tadi, kaifa syi'tum.
Tidaklah perlu terikat dengan 3 syarat tadi. Kaifa syi'tum yang berbeza jenis tadi. Sama jenis dia kena sama, 3 syarat tadi kena. Kalau yang tidak sama jenis ataupun golongan yang sama pula, kita nak beli, nak dapatkan beras. Okay, sorry. Kalau yang saya sebut makanan asasi ada 4 tadi kan. Okay, di Malaysia ni kita kiaskan beras itu adalah makanan asasi, termasuk juga barangan ribawi dalam 4 barang tadi tu, dalam kelompok makanan asasi. So kalau kita nak beli beras basmati ke nak beli beras apa kan, kita risau, Dr. Salmi kata ribawi ni, nak bayar ni beras tak sampai lagi. Beras basmati tak sampai lagi, kita order dekat Shopee kan, contoh. Tu sebab pembelian berlaku dalam kelompok yang berbeza. Dia tidak terpakai 3 syarat tadi. Terlepas daripada 3 syarat tadi lah. Begitu juga kalau yang perak dengan emas. Perak dengan emas. Jadi kita kena tukar tu ikut nilaian lah. Ikut nilaian, kata RM20 1 dirham. Jadi untuk dia dapatkan 1 dinar, berapa keping dirham? Tu yang kita tengok nilaikan. Kita nilaikan secara tunai lah, senangnya secara tunai. Jadi kat situ jelas. Akad jual beli kat situ, akad pertukaran kat situ kita nilaikan dulu dengan tunai, barulah relevan nilai dirham tadi yang kita nak tukar kepada dinar. Itu yang saya sangat sokong yang mana buat tabungan dinar dirham kepada dinar ataupun kepada wafer, dan juga tabungan-tabungan lain yang membawa nilai kepada emas itu sendiri, sangat-sangat saya sokong. Saya rasa Dr. Wan Rumaizi pun bersama dengan saya, sebab kita nampak dan kita tahu kestabilan nilai mata wang, kestabilan emas itu sendiri, dan inflasi itu insya-Allah boleh terhindar. Nak kata dia zero inflasi tak beranilah sekarang, sebab kadang-kadang benda tu dia terkesan dengan ekonomi. Apatah lagi kita dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi saya sangat-sangat menyeru kepada para hadirin yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, jangan takut-takut untuk untuk simpan secara fizikal emas dengan perak ini, dan jangan rasa khawatir. Kita boleh cari alternatif untuk selamatkan simpanan kita. Dan juga tadi ada soalan kata nak transaksi guna dinar dirham tu kan, boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cuma dia kena cukuplah dia punya medium itu, mesti ada pekedai yang menawarkan barang dalam bentuk dinar dan dirham. Perlu ada dinar dan dirham yang ditempa itu kan. Kalau tak ada kalau tak ada duit itu sendiri, dinar dan dirham itu tak wujud. Macam mana nak bertransaksi dengan dinar dan dirham? Dan perlu ada mereka ni penjual dan pembeli yang sedar, yang memang willing untuk berinteraksi dengan, bertransaksi dengan dinar dan dirham. So cukup rukun ni berjaya, insya-Allah. Ada dah sebenarnya di Indonesia yang kita tengok contoh-contoh yang di negara-negara lain. Tak payah pergi jauh lah, sebenarnya dekat Malaysia ni pun ada. Dekat Malaysia ni pun ada, yang mana yang dibangunkan dekat Melaka, wallahu alam hari ni masih lagi diteruskan ataupun tidak, ladang kambing. Jadi siapa yang ladang kambing dia ni perlulah dibayar dengan dirham, dinar dan dirham. Jadi itu sebab dia dah macam tadi Dr. Wan Rumaizi highlightkan, 1 dinar tu kan boleh beli seekor kambing, senang. Sebab benda tu nampak sangat tidak ada inflasi kan. Dulu boleh beli seekor kambing, sekarang pun pergi kat ladang dia boleh dapat seekor kambing dengan 1 dinar. Dan dekat Malaysia ni ada juga yang saya dengar sup dia dengan sup dekat Gombak rasanya yang pernah dibuat sebelum ini, dan dia macam pasar malam macam gitu. Barang-barang yang diniagakan boleh dibeli dan digunakan pakai menggunakan dinar dan dirham, tapi dalam komunitas yang kecil saja. Dan lepas tu ada seller dan buyer lah, pembeli dan penjual yang willing untuk menggunakan dinar dan dirham. Jadi itu tidak salah kita mengamalkan sedikit dalam komuniti. Mungkin kalau benda tu dijadikan secara rasmi dan legal, wallahu a'lam lah, sebagaimana yang kita dengar isu dengan kes yang berlaku kat Malaysia, Indonesia sebelum ini, yang menjadi masalah juga dari sudut kerajaan yang tidak, mungkin kerajaan yang tidak bersetujulah. Tapi setakat ni insya-Allah kita guna pakai, kita nampak kenapa, sebab kita nak jadikan mata wang emas dinar dan dirham ini sebagai, bukan kita nak menghapuskan 100% currency atau wang fiat yang ada, yang kita guna wang pokok hari ini, tapi sebagai alternatif sahaja. Dan alternatif itu memberi keuntungan untuk kita, di mana simpanan dinar dan dirham kita itu yang mempunyai nilai implisiknya
yang sentiasa insya-Allah menjaga nilai kekayaan harta kita. Jadi itu saja yang saya boleh kupas daripada soalan yang panjang lebar tadi tu. Saya ringkaskan dah tu. Kalau nak cakap lagi kan, nanti marah tuan moderator. Okey, saya pulangkan kepada tuan moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Salmi di atas kupasan huraian yang begitu orang Kelantan kata kemah keming. Tolok tak kebah. Tak gogek sikit habuk. Alright, so kita sebenarnya telah pun menjangkaui jam 11.39 minit pagi. Maknanya semangat kita ni. Daripada pukul 10 tadi kita bersiaran, dah sekarang dah sejam lebih. Tapi ada rakan-rakan kita masih lagi tidak berganjak menonton daripada tadi sampai sekarang. Terima kasih kerana memberi satu sokongan yang kuat. Okey, insya-Allah anda akan mendapat satu ilmu yang bermanfaat dan sebarkan lagi kepada rakan-rakan yang lain. Baik. Ini adalah soalan yang terakhir ataupun kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi sebagai kesimpulan khulasah bagi perbincangan pada hari ini, saya nak minta Ustaz Wan Rumaizi beri sedikit kesimpulan. Okey, saya bagi masa 3 minit setengah. Okey. Lalu dah kita bagi masa 3 minit setengah. Okey. Sebagai kesimpulan, okey, sistem kewangan Islam adalah satu sistem yang lengkap kepada umatnya. Namun kaedah dan perlaksanaan mengikut peredaran masa menyebabkan kebanyakan daripada masyarakat memandang remeh. Okey, sebenarnya lengkap dah, tapi nampak rasa macam tak berapa berminat sebab ada mentaliti kata benda ni remeh. Dan apakah nasihat ustaz kepada masyarakat ni yang mungkin belum sedar lagi? Okey, mungkin ada sebab-sebab dimanipulasi oleh barat terhadap ekonomi, dan bagaimana kita nak memastikan okey setiap daripada kita ni walaupun tak start lagi akan start tidak terlambat dalam mengubah daripada yang biasa kepada yang luar biasa. Soalan panjang tak apa, jawapan kena pendek. Tapi teruskan. Okey, teruskan Ustaz. Saja tu bergurai. Silakan. Okay, terima kasih Pak Moderator. Walaupun dalam bergurau dia tu ada deep makna dia tu. Baik. Dia tu bijak panjang tu maksudnya tu. Teruskan. Tak ada masalah. Bila kita tolak tepilah pasal manipulasi itulah. Okey, semua apabila ditanya kepada saya apakah nasihat yang terbaik, saya cuma boleh beritahu bahawa dalam mengekalkan preserve our wealth ni, dalam kita nak simpan ataupun simpan buat simpanan ni adalah lebih cerdik lah sebagaimana yang saya sebut pada awal tadi. Kalau kita buat diversification, dia panggil, kita buat pelbagaian. Maksudnya sekiranya ada duit yang kita nak simpan untuk penggunaan pada masa hadapan, maka moleklah difikirkan supaya kekayaan ini sebahagiannya dibuat dalam bentuk emas. Bahan bentuk emas. Sama ada terpulanglah dengan cara masing-masing. Yang sebahagian kekayaan dalam bentuk emas ini nak bagi isteri pakai 10 kilo ke 8 kilo kat tangan dia ke, ataupun nak tukar kepada wafer, kepada emas pun terpulang lah, sebab dia ada baik buruk dia tersendiri. Cuma saya minta ialah supaya duit kita perlu tengoklah duit cair, duit kertas yang kita pegang ni hanya disimpan untuk perbelanjaan harian sahaja. Yang lain tu kita tukar dalam bentuk investment ke, dalam bentuk emas ke, mengikut percentage yang tersendirilah, mengikut sebab setiap orang tu tak sama dia punya kemampuan. Dr. Salmi dia boleh lah beli setiap bulan, setiap minggu beli mah dah, sebab dia memang mampu. Tapi bagi orang yang tak mampu apa-apa ni, kena berjimat lah sikit. Begitulah atas kemampuan. Moral of the story, kena ikut kemampuan sendiri 80% tu ya. At least ada dalam kita bentuk. Cuma hamba nak sebut satu lagi sebagai last sekali ialah emas ini kita simpan untuk preserve wealth lah, kita panggil, untuk mengekalkan supaya tidak dimakan oleh kemerosotan nilai itu tadi, dalam percentage yang tertentu. Kita simpan sebagai preservation of wealth. Cuma lah ni setelah ada usaha untuk menjadikan emas ini sebagai medium of transaction.
sebagai alat untuk bertransaksi dalam bentuk digital lah, dan usaha telah dibuat dan memang yang telah dibincangkan oleh syarikat tertentu dan juga even bank sendiri pun. Jadi menariknya di sini ialah apabila sebagai medium untuk transaksi ini bermaksud kalau kita pergi pasar raya tu harga Milo, harga beras, harga gapur tu dia quoted dalam gram emas. Dia tak quoted dalam, dia tidak sebut dalam RM dah. Contoh beras ni beras apa serindik kan. Beras cat buah paruh ni harga dia ialah 10 gram emas sebagai contoh. 10 gram emas. Jadi dengan hanya menggunakan aplikasi QR code, bila kita tekan sahaja, kita scan saja, nilai 10 gram emas telah pun dideduct daripada akaun kita yang disimpan di KGT sebagai contoh. Telah pun pergi ditukarkan kepada peniaga ataupun penjual tersebut. Jadi dengan cara ini, duit yang kita simpan untuk duit yang kita gunakan, duit cair yang kita guna ni untuk transaksi harian pun dalam bentuk emas juga. Jadi kat sini kita telah pun menaikkan emas hanya dalam bentuk yang semata-mata dalam bentuk simpanan kepada transaksi harian. Kita upgrade lah. Dan itulah sebenarnya yang kita sedang usahakan. Walau bagaimanapun tidaklah kita kata sebagaimana Dr. Sami tadi, dia bukanlah tidak menggantikan RM ringgit, tidak menggantikan, dia sebagai alternatif. Dan saya tahu ada syarikat yang berusaha untuk nak menjadikan bayaran gaji kepada pekerja dia dalam bentuk dinar. Bentuk dinar. Kerana dia kata kalau saya bagi lebih dinar ni nilainya lebih tinggi ataupun lebih tetap, dia kata. Dia percaya macam tu. Okey. Jadi nasihat hamba ialah yang pertama tu kena fikirkanlah harta yang kita nak simpan ni at least ada bentuk emas. Yang kedua ialah kena cakna juga pasal hukum hakam lah. Jangan mudah tertipu dengan banyak syarikat scam dan jangan mudah tertipu dengan murahnya harga tanpa kita tengok kepada hukum di sebaliknya. Scam tu dahlah dia tipu, dan apatah lagi kat dalam tu dia memang tak cakna pasal hukum hakam syarak dah. Syarikat yang genuine ni pun kita kena tengok jugalah macam mana dia menawarkan produk-produk dia tu. Kena tengoklah sama ada patuh syarak atau tidak. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada KGT dan juga moderator dan juga sahabat kanan saya Dr. Sami bersama-sama di dalam dalam gerakan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan emas dan hukum hakamnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Rumazi di atas kesimpulan yang telah pun diberikan begitu cantik sekali, disimpulkan dengan kemah keming tadi. Cantik uraian yang diberikan. Dan untuk pengakhirannya saya nak menjemput doktor. Soalan terakhir inilah. Saya tahu doktor sedang mengajar di UKM kan? Sedang mengajar UKM dan goal ni juga menjadi satu objektif juga memberi kesedaran. Jadi berkenaan bagaimana institusi pendidikan dapat bersama-sama menyediakan pendedahan berkenaan dengan pendidikan sistem kewangan Islam kepada anak-anak muda sebagai pegangan pada masa depan. Dalam konteks kita nak menyedarkan kepentingan dinar dan dirham ni lah, kita spesifikkan di situ. Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Haji Firman Hajeman dengan soalan yang terakhir. Mungkin ni bukan terakhir lah untuk kita di sini. InsyaAllah Tuan Haji, Ustaz Wan Rumazi mungkin akan ada masa lagi kita lepas ni. InsyaAllah walaupun ini adalah soalan terakhir slot ini. InsyaAllah. Okey, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan emas, berkesedaran ataupun kita kata literasi lah kepada emas ini sendiri, sepatutnya memang diterapkan sejak daripada pendidikan awal dan tidak formal kat rumah.
Anak-anak kita hari ni Tuan Haji, Ustaz Wan dan para pendengar, mereka nampak duit kan. Itulah kata falsafah duit ni. Orang kata duit tak boleh bawa tidur, tapi kalau tak ada duit tak boleh tidur. Kan? Duit lagi. Dan duit ni orang kata tak matinya tak ada duit. Tapi kalau kita ni tak ada duit nak beli barang-barang keperluan terutamanya rasa macam nak mati. Jadi itu antara falsafah duit lah. Dan anak-anak kita pegang dengan duit itu. Berbeza daripada mereka rasa kepada nilai emas ataupun dinar emas. Itu yang kita perlu ubah sikit budaya kita, stigma kita berkaitan dengan emas ataupun dinar emas. Bawalah Tahun Raya ni kan, Tahun Raya ni Ustaz Wan, Tuan Haji, Firman sendiri, bagi duit raya dekat anak ni dinar. Sekeping dinar, bagi banyak sangat, 1 dirham lah, bagi 5 dirham. Bagaimana reaksi mereka? Alah Umi, apa pula bagi duit sekeliling? Okay, gitu kan, dia akan bagi duit sekeliling. Jadi kita rasa risau. Kita nak anak kita faham nilai kepada perak dengan emas. Kalau bagi duit dinar pun dia berasa sekeliling juga habis. Dia tak tahu berapa harga semasa. Okay, jadi kat situlah kita pada rumah kita cuba tentukan. Ni dinar, ni adalah emas. Emas ni berapa, beza dia, harga dia berapa, nilai dia. Boleh beli apa tahu abang dengan dinar, dirham ni. Kita bagi dinar ni bagaimana dinilaikan biar anak kita faham. Compare kalau dia nak dapatkan laptop ke phone ke apa semua, kita cuba compare nilai dengan dinar dan dirham itu sendiri daripada kecil lagi, secara tidak formal. Bawalah benda itu kepada pendidikan formal. Dan apa yang saya cuba terapkan sidang hadirin, sidang pendengar sekalian dekat Universiti Kebangsaan Malaysia, memang saya bangunkan satu khusus khas berkaitan dengan emas. Kepentingan emas, keistimewaan emas. Kenapa emas tu perlu dipandang salah satu aset ataupun instrumen yang kita kata baik dalam sistem ataupun institusi keuangan Islam tu sendiri. Hari ni sebab kita nak tengok emas dengan kukuhkan institusi keuangan Islam tadi, kalau tajuk asal kita kan. Institusi keuangan Islam di Malaysia ni ada 2 yang besar, yang bank dengan bukan bank. Kat mana emas ni boleh masuk, dinar emas ni boleh masuk, dua-dua tu boleh masuk sebenarnya. Kalau yang bank ni macam Ustaz Wan Ramaji tahulah, dia penasihat bank kan. Jadi bank ni dia ada peranan-peranan dia sendiri. Termasuklah simpanan, tabungan dan juga pelaburan. Kat situ sebenarnya ada peluang dan ada alternatif untuk dinar dan dirham tu berperanan. Cuma tunggu bagaimana keadaan itulah perlu diselarikan ataupun disesuaikan. Tapi apa yang saya nampak lebih jelas, institusi keuangan yang bukan bank ni, contoh takaful, pusat zakat, tabung haji. Inilah yang boleh memberi kekuatan dan nilai kepada emas itu sendiri. Contoh kalau kita pergi ke tabung haji. Sekarang tabung haji, kita buka akaun, kita simpan apa? Duit juga kan, simpan duit. Apa kata ubah kepada emas? Dinar dan dirham, dinar lah terutamanya, sebagaimana Indonesia dah buat kan, ongkos naik haji tu. Boleh je buat sebenarnya, tapi mungkin ada cabaran dan kekangan sedikit lah kat Malaysia, dan kita boleh study benda tu, bagaimana kita nak hilangkan masalah yang dihadapi oleh tabung haji untuk kita ubah kepada simpanan dalam bentuk emas. Begitu juga KWSP kan, kumpulan wang simpanan pekerja tu. Yang itu yang kita tak simpan duit lain tu, sebabnya kita dah rasa ada duit dah kat KWSP. Tak nak simpan emas sebab berasa macam ada dah nanti pecing, nanti ada duit tu. Itu stigma kita. Kalau boleh kita budayakan, kita letakkan tabungan semasa itu sebenarnya yang boleh membantu dan menjamin masa depan kita lah. Dengan apa? Dengan dinar ataupun dengan emas lah. Jadi itu nasihat saya, bukan untuk pendidikan tu sebab kita nak suruh sedar tu. Kalau sedar secara tidak langsung bukan kata anak, kita masyarakat Malaysia akan rasa satu kewajipan untuk kita, macam Ustaz Wan kata, setiap masuk duit gaji tu kita ambil 10% untuk beli dirham. Saya sebut dinar, dia tak setuju. Dirham. Tarik untuk beli dirham. Simpan, tabung dirham. Sikit-sikit dan dirham dia tidak mudah jatuh nilai kan, sebab dia sentiasa value yang agak stabil sebenarnya dirham ini. Dan lepas tu sampai satu tahap kita boleh convert kepada emas. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. InsyaAllah banyak nanti tabungan kita kepada emas, yang macam-macam yang lagi kita boleh buat depan hari dengan emas itu, yang mana
susut nilai dia terjamin. Tidak ada susut nilai dan inflasi dia tu kurang lah. Kurang ataupun misalnya pandangan kata tidak ada pun sebenarnya inflasi kepada emas. Jadi itu yang kita harapkan dan apa yang usaha-usaha telah dibuat oleh sama ada Kelantan Gold Trade sendiri dan mana-mana syarikat yang berkaitan dengan emas banyak ya saya nampak kat sini yang memang padulah memertabatkan semula pegangan ataupun kepentingan emas tu dalam institusi kewangan Islam kita sendiri. Dan lepas tu untuk anak-anak muda saya nampak tajuk tadi lebih juga kepada anak muda kan, ubahlah persepsi daripada kita menyimpang wang kertas tu, wang fiat tu, soalan pertama saya tadi, wang fiat tu kepada emas ataupun dinar emas. Belajarlah dengan apa yang kita telah terkesan bermula awal pandemik tahun lepas 2020, satu dunia rasa masalah kita dengan simpanan tabungan apabila kita tidak bersedia menghadapi perkara-perkara unpredictable ini. So bermula daripada hari ini kepada mereka yang rasa macam tergogek sikit hati tu, insya-Allah boleh mula untuk menyimpan dinar emas, tariklah daripada gaji dan dalam masa yang sama jangan lupa juga untuk kita mendermalah daripada harta kita yang terkumpul itu. Kalau tak nak fikir sangat memang tarik siap-siap, tolak siap-siap untuk kita derma sedikit 10% juga ketarik daripada gaji kita itu. Dan insya-Allah simpanan kita, tabungan kita dan apa yang kita buat berkaitan dengan emas ke, dinar emas ke, duit kita ke, harta ringgit kita, insya-Allah akan lebih diberkati dan akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja penutup saya untuk hari ini kepada sidang pendengar yang masih setia bersama kami sehingga ke penghujung. Bukan penghujung ni, dah terlebih hujung dah terlebih masa dah, supaya boleh dimanfaatkan insya-Allah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada saya sendiri. Saya pulangkan kepada tuan moderator. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Salmi Edawati Yaakob merupakan panel kita hari ini dan juga terima kasih banyak juga kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Rumaizi Husin yang sudi untuk berkongsi dengan kita pada pagi ini. Selama 2 jam kita bersiaran, banyak perkara yang telah pun dibongkarkan oleh kedua-dua ahli panel kita. Alhamdulillah. Okay, kita dapat kongsikan manfaat ini dan sekiranya anda yakin dan saya pasti anda yakin rancangan ini memberi manfaat kepada netizen, warga-warga yang ada di luar sana, teruskan kongsikan rancangan ini supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita, sains sobat kita, adik kakak kita duduk mana-mana sajalah. Mungkin tak ada nak tengok siaran kita hari ni, pagi ni, mungkin boleh tengok ke dia. Boleh tengok lepas ni sebelum nak pergi lepas mayasa ke, bila-bila buka puasa ke, buka sebentar tengok lagu mana. Kok-koknya esok pergi beli selalu dah. Okey, dirham ke ataupun dinar. Alright, Alhamdulillah. So, terima kasih kepada penganjur kita, Kelantan Gold Trade Sdn Bhd. Terima kasih juga kepada yang sudi menonton. Kita baca sedikit, kita raikan kepada mereka yang berkomen di sini. Muhammad Faiz, Makmur Gold, Nazrul Hadi, Hisham Abdullah, Dianuddin, Faiz Ma'ur Rosli Jaafar. Terima kasih kerana anda sentiasa memberi sokongan kepada kami. Dirham, dinar, tunggak kekukuhan institusi kewangan Islam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain rancangan di lain masa dan ketika. Saya Firman Hajmah sentiasa bersama dengan anda di mana jua anda berada. InsyaAllah. Dengan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.